Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat kepada semua. Boleh dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh type dekat bahagian chat. Boleh dengar tak? Okey, baik. Terima kasih bagi yang respon. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam siri ketiga kita perkongsian buat game dengan menggunakan Scratch 2.0. Ada feedback daripada kelas sebelum ni, dia minta saya supaya tidak terlalu laju. Baik, pada hari ini saya tak akan laju lah. Saya akan buat secara step by step. Untuk pengenalan, ini adalah kelas yang ketiga. Pengatur caraan menggunakan Scratch 2.0 sangat mudah untuk kita membina satu game yang asas untuk pengetahuan semua dalam subjek mata pelajaran RBT tahun 4 dah ada belajar tentang Scratch. Scratch sama ada 2.0 ataupun 3.0 bergantung pada cikgu yang mengajar. So di sini ialah pendedahan kepada murid-murid, kepada pelajar untuk dia pada waktu cuti macam ni kan, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan untuk duduk di rumah. Bukan duduk saja-saja je. Bukan duduk tengok TV je. Kalau dia orang ada peralatan ICT, komputer sebagainya, so dia orang boleh belajarlah buat game. So game tu bila dah buat, kita boleh jadikan dia boleh mainkan di komputer. Mana-mana komputer pun dia boleh main, play. So maknanya walaupun dia waktu cuti, tapi dia dapat menghasilkan sesuatu yang ada manfaat dia. Okey, baik. Saya akan share saya punya skrin saya. So sebelum kelas ni insya-Allah akan secara berterusan, sama ada pagi ataupun petang, itu bergantung pada saya punya jadual lah. Jadi untuk dapatkan jadual tu waktu bila, so diharap semua dapat join saya punya channel ni, channel pembelajaran online ni. Sebab dekat situlah saya akan kongsikan saya punya jadual saya tu bila, sama ada nak buat pagi ataupun petang. Okay. Saya dah pastekan dekat bahagian chat URL channel Telegram. So jadual itu ada dekat situ. Baik, kemudian apa yang perlu ada ialah pastikan murid-murid ataupun cikgu yang ada dalam kelas ini dapat install dua software ni, iaitu Scratch 2.0. Boleh klik pada link tu, nanti boleh download dan install. Dan yang kedua ialah SWF Tools. Okey. Untuk pengetahuan, apabila yang hadir di sini dia menggunakan email biasa, email peribadi Gmail, so saya kena accept, kena admit dia satu persatu. Tapi kalau yang masuk ni menggunakan Gmail, email Google Classroom MOE, Kementerian Pendidikan Malaysia, dia boleh masuk terus tanpa perlu saya admit. Okey, dua software ni yang kita akan guna. Kenapa saya guna 2.0? Sebab saya dah biasa dengan 2.0, tapi insyaAllah untuk kelas-kelas yang akan datang, saya akan guna 3.0. 3.0. Saya saya guna email biasa. Guna apa? Email sendiri. Tak apa, saya dah admit dah. Siapa yang dah masuk ni guna email sendiri, saya dah admit dia lah. Tak ada masalah. So kalau yang hadir ni menggunakan email Kementerian Pendidikan Malaysia yang Google Classroom tu, so saya tak perlu admit, dia boleh terus masuk. Okay, saya dah terangkan tadi dua software ni, Scratch 2.0 dengan software SWF Tools. Kenapa guna ni? Okay, baik. Scratch ni, kalau kita buat,
bila kita save as, dia akan jadi format SB2. SB2. Sebab apa SB2? 2 tu adalah version 2.0. Sudah akan jadi 2.0 lah. So kalau macam kita guna Scratch 3.0, dia akan jadi SB3. Okey, lepas tu dan jadi bila kita guna save as, dia tak boleh nak play game tu secara automatik lah maksudnya. So kalau macam kita pindahkan game tu dekat komputer lain, dia tak boleh play. So kita kena jadikan dia dalam bentuk SWF format. Dan kemudian SWF tu pun tak boleh juga. Kita kena format convert dia ke EXE, ke EXE. So bila dah EXE, barulah kita boleh play game tu dekat mana-mana komputer. Okay, Aiman Syahmi dia tanya, game apa buat hari ni? Okay, hari ni kita nak buat game terbang. Kita nak jadikan sprite itu terbang. Macam game yang pertama kita buat adalah game buah apple jatuh disambut oleh bowl, oleh mangkuk. Okay, ke kanan ke kiri menggunakan arrow keyboard. Okay, game yang kedua kita buat berkenaan dengan dengan apa? Oh ni ping-pong. Pong-pong maknanya bila bola tu kena dekat palang, dia akan mantul. Kalau bola tu jatuh kat lantai, dia akan game over. So yang hari ni dia nak buat tentang sprite itu terbang. Sprite itu terbang, dia dapatkan sprite yang boleh bagi dia markah. Kalau dia terbang, dia terkena pada sprite yang dia akan tolak markah, Okay, so kita akan buat contoh macam ni lah. So simple lah. Okay, macam ni. So kita kena gerakkan dia menggunakan mouse, menggunakan keyboard atas bawah. Nak depan pun boleh. Kalau terkena kena left dapat 1. Kena yang macam alien ni, tolak markah 1. Okay. Dia tolak. Dia tolak. Ni tolak Tolak. Okay. Base negatif 2. So inilah game yang kita akan cuba buat pada hari ini. So skrip yang daripada game 1 kita boleh bawa ke game yang kedua, yang hari kedua lah. So hari ketiga ni maknanya makin lama makin banyak fungsi blok pada Scratch tu yang kita dapat tahu. Fungsi dia macam ni. Kalau nak guna yang keyboard macam ni, kalau nak guna mouse macam ni. So cikgu jangan risau. Kalau cikgu terlepas pada hari ni, cikgu boleh tengok dekat YouTube. Saya akan upload sebab yang kelas ni adalah rakaman. So saya akan upload dia ke YouTube. So nak dapatkan link YouTube tu boleh type dekat YouTube nama saya Huzaruddin. So nanti akan pergi dekat saya punya channel ataupun pergi saya punya Facebook Huzaruddin juga. Saya akan post kat situ link YouTube untuk kelas pada hari ini. Baik, kita akan mulakan dengan Scratch 2.0. So saya akan ulang lagi sekali. Setiap kali kelas saya akan ulang sebab saya rasa yang datang pun adalah murid-murid pelajar-pelajar. So jadi dia berminat untuk belajar benda ni, saya akan ulang semula lah. Scratch 2.0 ni bila kita buka, dia ada pertama adalah ada backdrop. Okay, pertama dia ada backdrop. Backdrop ada di sini. So kalau kita nak tukar backdrop ni, kita kena boleh pilih dekat choose backdrop from library. Maknanya kita kena tekan dekat ni lah ikon gambar ni. So bila kita tekan ada choose backdrop from library, so di sini ada banyak pilihan backdrop yang kita boleh pilih. Okey. Boleh tak kita guna backdrop kita sendiri? Jawapannya boleh. Kita boleh lukis backdrop kita ni. Tekan pada pen new backdrop. So kita boleh lukis lah apa backdrop yang kita nak buat. Kan? Sini. Di sini ada dia punya brush dia, ada dia punya line dia, ada punya rectangle semua ni lah. Ni dia punya text, ni dia punya nak letak color.
Betul nak color sini warna kuning kan. Maksud dia kan warna kuning. Okey. So kat sini dia punya pemadam. Kalau dah lukis gambar, nak padam boleh padam. Sini dia punya ni. Kemudian boleh tak kita guna backdrop kita sendiri. So macam dalam komputer kita ada banyak apa ni gambar-gambar background kan. So kita boleh guna gambar background yang ada dalam komputer kita. Ataupun new backdrop from camera kan, webcam itu kita boleh gunalah, boleh pilih lah. Okey, baik. So untuk yang ini saya cuba untuk buat kita pilih backdrop yang macam ada awan-awan gitu. Macam ada awan lah. So manakah yang ada macam awan? Mana-mana tak kisah. So saya rasa saya nak pilih yang mana mana yang macam awan lah ni. Mungkin saya ambil yang ni ya. Tak kisah. Okey. Okey, baik. Dia tengah loading. Okey, baik. Saya punya ni dah ada dah. So yang ini. Okey, sebelum saya nak bagi tahu untuk setiap backdrop ni dia ada 3 ni lah. Satu script. Ni script. Okey. Script untuk backdrop ni. Dan untuk backdrop ni pun dia ada backdrop. Cikgu Zon, sound. kalau nak tambah kucing kepada binatang lain boleh? Boleh. Kita nak klik dekat mana? Sekejap, sabar. Okey, kira. Okey, baik. Okey, sekarang ni ini untuk latar belakang backdrop. Okey dah faham setiap backdrop ni dia ada skrip dia sendiri, dia tak bercampur bahagian skrip dia dengan sprite tau. Ni sprite macam pelakon watak utama ke apa ke, dia tak berkongsi. Untuk backdrop ni, ini dia punya kawasan skrip arahan dia. Okey, untuk sprite lain. Okey, kita pergi pula dekat sprite. Sprite ni yang kucing ni dah macam logo dia, logo Scratch Okey, baik. Untuk Scratch ni bila kita tekan Scratch, dia akan dapat 3 sama. Skrip dia, kostum, kita boleh ubah-ubah kostum dia, nanti kita akan tengok kostum macam mana ubah kostum. Dan yang ketiga sound. Kita boleh bagi kucing ni bersuara. Baik, mula dengan skrip. So skrip ni ada pilihan-pilihan. Pertama motion, kemudian looks, sound, pen, data, events, control, sensing, operator, more block. More block ni kita boleh buat block kita sendiri. Okey, motion ni apa? Sekejap, saya kena admit. Okey. So motion ni apa? Motion ni macam move step, bergerak berapa langkah, pusing berapa degree ke kanan, pusing ke kiri berapa degree, point in direction. Ni dia punya pilihan tu. Okey. Baik. Lepas tu untuk looks ni apa? Looks ni adalah nak say hello dekat maknanya kucing ni dia boleh berdialog. Kalau kita tambah ni kucing pertama, lepas tu tambah kucing yang kedua, so dia boleh cakap hello lah, dan kucing kedua boleh cakap hello juga. Saya ni untuk think ke, untuk tukar kostum ke, untuk hide kan, sembunyikan sprite pun boleh, tukar color sebagainya. Ni pada looks. Pada sound pula, kita nak bagi kucing ni bersuara, suara miau ke, teritik ke apa ke, nanti tengok nanti macam mana kita nak masukkan suara kat dia. Pen ni kegunaan pen lah. Mana kalau kita nak menggerakkan sprite ni supaya membuat satu lukisan ke, satu perkataan ke, dia boleh buat. Kemudian data, ni data kita nak bagi skor. Contoh macam kita nak buat game tu ada markah, kena guna pada bahagian data. Kemudian ni events ni, ini maknanya macam when bendera hijau ni ditekan. Kenapa bendera hijau? Sebab apabila kita dah siapkan satu set blok-blok arahan-arahan untuk sprite ni, untuk kita uji
sama ada blocks kita tu berfungsi atau tidak. So kita kena guna yang ni, benda hijau ni. Kalau kita nak offkan, tutup dia punya pergerakan dia, so kena guna button warna merah. Okey, baik. Kemudian control, sama ada nak wait, berhenti sekejap berapa lama, repeat ulang arahan-arahan berapa kali, ataupun forever adalah arahan tu dibuat selama-lamanya. Selagi laptop itu hidup, lagi itulah arahan itu berfungsi selama-lamanya. Kalau laptop mati, dia mati lah. If then sekiranya berlaku, sekiranya sprite ni dia bertemu dengan sprite yang kedua, apa yang dia akan buat? Sama ada sprite ni akan melompat ataupun itu arah-arahan kita lah. Itu mengikut kreativiti masing-masing. Sensing ni macam sensing lah kan. Cara touching kalau macam menyentuh color, apa akan jadi? Kalau macam kucing ni dia menyentuh awan, contoh kucing ni dia boleh terbang kan? Kalau macam tiba-tiba dia menyentuh awan, apa akan berlaku? Akan berlaku peti, keluar peti. Boleh. Macam-macam kita boleh buat. So operator ni ini benda-benda yang diperlukan dalam dari segi markah, dari segi pergerakan random sebagainya, operator. Okey, baik. Saya rasa itu adalah penerangan ringkas tentang Scratch, dia punya blocks tu. Jadi saya harap semua dapat faham. Dan saya rasa untuk kita buat benda ni, kita kena faham lah dia punya fungsi-fungsi setiap blok ni. Okey, baik. Sekarang kita nak jadikan kucing ni dia terbang. So macam mana? So cara untuk jadikan kucing ini terbang adalah kita kena bagi kucing tu macam nampak macam terbang lah. So maknanya kita kena ubah, tukar sprite ni. So kita delete-kan dia. Kemudian tekan dekat choose sprite from library. Okay. Dan kita pilih manakah yang akan macam ni lah. Cat one flying. Nampak dia terbang. So klik OK. Okay. So dah nampak tu. Okay. Nampak dia terbang. So sebenarnya bukan dia terbang, tapi backdrop tu yang bergerak. Okay, baik. So bila kita dah buat ni, so sprite ni dia tak akan bergerak kalau kita tak bagi dia arahan. So ini pilihan arahan dan ini tetapan blok bahagian kawasan arahan-arahan yang kita nak bagi pada kucing ni. So kalau kita tak bagi arahan, kucing ni tak akan bergerak sampai bila-bila. Okey. So arahan pertama, blok pertama yang biasa kita akan buat ialah kita kena guna ni. Bila bendera hijau ni diklik, apa yang dia akan buat? So apa yang dia buat ialah go to front. Okey. Mana okay, go to front. The looks. Okay, so kemudian kita nak bagi dia macam say macam say lah apa macam okay jom kita terbang. Okay, jom kita terbang ke udara. Terbang udara. Okay, berapa lama dialog itu nampak muncul? So mungkin letak 1 second ke 2 second ke tu terpulang. So bila kita tekan play hijau ni, dia akan cakap kita tekan macam yo, macam tu lah. Okay. So maknanya setiap kali kita buat satu set blocks tu, kalau kita nak uji, kita kena tekan bendera hijau. Ada berlaku kes bila dia dah buat banyak blocks, tiba-tiba blocks itu tidak berfungsi. So apa yang perlu kita buatlah, kita tekan dekat sini. Tekan dekat sini. Kadang-kadang kita kena refresh dia. Kalau tak, dia macam tak dapat kesan. Okay, baik. Lepas tu kan, kita nak macam nampak dia terbang tu macam mana? So kita macam letak satu macam bangunan ke apa ke, tak kisahlah. So kita tambah lagi sprite. Sprite apa-apa sprite macam building lah, bangunan.
Lepas tu klik OK. Okey, sekejap Saya rasa macam nak tukar backdrop lah. Sekejap, saya nak tukar backdrop. Macam tak bercantik. Okey, macam ni. Blue sky. Okey, baik. So, yang ni boleh. Saya delete. Okay, so blue sky lah. Okey, baik. Saya dah beritahu tadi. Untuk satu sprite ni, dia ada script, dia ada kostum, dia ada sound. So yang kostum ni dia ada banyak Ada bangunan ni, bangunan ni, bangunan ni dan bangunan ni. So untuk yang cat ni pun dia ada macam ni juga. Terbang lah. Okey, baik. Baik, ni kita nak bagi arahan pada building ni, pada bangunan ni. So apa arahan yang sebenarnya yang bergerak tu adalah bangunan tu. So apa yang kita perlu buat ialah kita klik pada event ni. Bila bendera hijau ditekan, so apa yang perlu dibuat ialah forever, selama-lamanya, set X to set X tu kita letak sini 240. 240. Baik, kenapa X tu? X ni jadi X. X ni dia macam ke kanan kiri-kiri. Ni X dan Y sini, so Y sini. So untuk nak tahu dia punya nombor dia tu, boleh lihat dekat bahagian bawah. Saya besarkan dia. Lihat. Okay. Saya besarkan. Ni X ni nak tahu bila kita bawa kita punya mouse ke mana-mana kawasan dekat tu, so nanti dia akan tunjukkan. Okey, untuk macam mouse saya ni berada di sini, so X tu berapa? 206 dan Y dia ialah negatif 72. Macam ni lah. So nak tahu, kita tak payah ambil pembaris nak kira, kita tengok dekat bahagian ni je dah ada dia punya kiraan dia. Okey, baik. Mana? Okey, baik. So kita nak set X tu, maknanya nanti bangunan ni akan bermula daripada sini. Sebab sini X dia ialah 240. Paling akhir, paling ni ialah 240. Kalau kita nak bangunan tu muncul berada di sini, so kita set lah sini 146X. Kalau kita nak bangunan tu bila kita play muncul dekat sini, kita letak situ set X tu 42. Tapi takkanlah kau kat sini kan, mesti kau dekat kat mula-mula sini. Lepas tu kita nak ada macam dia okey, kita guna satu blok. Sekejap macam saya slow ni. Okey. Kau nak change X by X by negatif 5. Okey, jadi yang ada hadirat, saya guna perkataan hadirat kan, sebab bercampur murid dengan guru kan. Kita boleh test. Boleh test lah. Jangan tekan, lepas tu test. Nampak je tu. Okey, baik. So yang bergerak siapa? Yang bergerak bukannya kucing tapi ialah bangunan. So bila macam ni, kita boleh try pada ni. X ni tu. X5 kita try letak situ X10. Ingat letak X50 lah, baru nampak sikit dia punya perbezaan dia. Klik play. Okey, maknanya dia semakin laju. So kita letak sini X atau negatif 5. So sempatlah untuk kucing tu naik ke atas dan ke bawah. Okey, baik. Lepas itu kita nak takkan satu bangunan je.
So kita nak macam dia bertukar-tukar. Bangunan ni, bangunan tu, bangunan ni. So macam mana caranya? Caranya ialah kita apa ni tambahkan satu blok, nama dia ialah blok next costume ni. Next costume ni kita letak dekat bawah set X ni. Kan bertukar. Tapi dia ada syarat. Syarat dia kena pastikan ada banyak kostum kat sini. Kalau kostumnya satu saja, dia tak boleh tukar lah. Jadi kita kalau macam contoh, tiba-tiba hanya ada satu kostum saja. So cikgu kena tambah lah. Kena tambah kostum-kostum yang lain. Tapi yang macam ni, dia dah siap-siap dah kostum-kostum tu. Okay. Cikgu, kostum tu boleh tambah lah? Boleh. Kostum tu boleh tambah. Ni. New kostum ni. Boleh tambah. Masukkan itu. Kita cari dekat internet ke apa ke kan? Nak kalau nak lagi advance boleh cari kat internet. Mana pergi dekat internet, download ikon-ikon yang ada. Kemudian kita boleh guna ni upload kostum from file kan. Tapi kalau nak yang mudah boleh guna apa ni kostum, apa ni sprite yang ada dalam Scratch tu. Bila kita install Scratch tu kan, dia dah ada siap-siap apa ni ikon-ikon untuk sprite dan untuk backdrop semua tu. Okay. Okay, baik. So yang macam ni sudah kan play. So nampaklah macam dia terbang. Nampak macam terbang tapi sebenarnya bukan dia terbang, tapi bangunan tu yang terbang. Okey, baik. Lepas tu kita nak macam nak nampak dia terbang tu. So kita nak macam mana nak gerakkan yang ni, yang kucing ni. Supaya dia dapat ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. So apa yang perlu kita buat ialah kita kena klik pada kucing ni. Sprite pertama ni. Dan kita kena letak bagi dia satu new, baru punya arahan. When benda hijau ni diklik. So apa yang perlu buat ialah bukan ni. When ni. Apa ni when ni. Silap. When up arrow. Bila kita tekan button dekat keyboard tu arrow ke atas, so apa yang dia akan buat ialah iaitu change Y by. So change Y by 10. Okay, dan kita nak guna blok yang sama, kita duplicate saja. Ni up, yang ni bawah, down. So dia mesti adalah negatif. Kita try. Lihat ke atas. Okay tu, lebih ke atas. Bawah. Kemudian kita nak bagi dia perlu kita tambah sini, jadikan dia 30. Jadikan dia 30, apakah akan berlaku? Kita kena berani apa ni adjust lah. Tekan ni, apa akan buat? Sekejap. Saya punya surface ni macam dah slow. Okay. Kita tekan hijau, benda hijau. Sekejap cikgu Okay, sekejap. Dia tengah loading. Okay. Okay, saya tekan ni. Okay. So maknanya dia punya pergerakan dia tu lagi cepat lah. Okay. Kalau kita letak sini 10, dia macam pergerakan agak slow sikit. Kalau kita letak 30, dia agak laju sikit ke atas dan ke bawah. Okay. Sekejap saya punya mouse ni. Okay. Tambah lagi lah.
Yang ni nak ke depan dan ke belakang. Guna blok yang sama. Tapi ni bukannya dia ke apa ni? Left arrow. Ke kiri, mana dia ke belakang. Sebutkan berlaku. Letak untuk yang up arrow down, so left arrow ni. Okay, kita tukar yang ni. Ini dia kena kalau macam atas ke bawah tu Y. Kalau dia ke depan dan ke belakang itu adalah X. Kena ingat kena ingat kalau atas ke bawah dia guna Y. Kalau ke depan dan ke belakang dia guna X. So kita kena tukar sini, change X by. Okay, so kita nak letak sini berapa? So kita letak sini tu 30. Kita guna duplicatekan dia. Okay. Dan ini kita kena right arrow. Right arrow. So sini kita letak dia 30. Okay. Dan kita cuba play semula. So dia boleh ke depan tak? Okay, dia boleh ke depan dan dia boleh ke belakang, ke bawah dan ke atas. Okay, cikgu Okay, baik. Hadirin hadirat okay, yang step tu dah selesai lah. Okay, baik. So, lepas tu kita nak buat macam mana tu? Okay, itu so, yang ini bangunan ni dah selesai. Okay. So untuk change X, Y ni selesai. Ya. Nak tanya, kalau kita nak masukkan arahan macam agama punya ke, ulum ke, macam mana? Apa? Macam arahan maksud dalam permainan ulang tu, balik. kita nak bubuh arahan macam apa, belum dia nak melompat tu bagi arahan apa, mengucap 2 kali syahadah ke apa ke, macam mana nak buat untuk permainan tu? Oh tu, pada ni lah, pada looks. Ya, ni pada Cikgu tak ada suara.
Oh, dah lah. Okey, boleh dengar tak suara saya? Baru boleh. Okey, baik. Okey. Okey, baik. Saya sambung balik tadi. Saya uh, kongsi balik share saya punya present tadi tu. Okey. Baik, sekarang ni kita nak masukkan sprite yang seterusnya, iaitu bila dia bertemu dengan objek, dia dapat markah. So caranya ialah kita klik pada ni lah, choose sprite from library. Dan kita nak letak apa yang dia akan dapat markah. Contoh kalau macam dia bertemu dengan kita tengok dulu. Apa yang sesuai. Okey lah, tak payah nak pening-pening kepala. Ambil yang ni je lah. Okey, contoh dia dapat ni bell. Dia bertemu dengan bell. So, okey, yang bell ni kan, kita boleh kecilkan dia. Dekat mana? Dekat atas ni. Atas ni, shrine ni, kalau kita tekan ni, kita klik dekat sprite ni, dia boleh kecil. Kalau nak besarkan dia, sebelah ni. Ni glow ni. Kalau nak gunting dia, nak delete, ni lah, tekan ni. Kalau nak copy paste dia, tekan ni duplicate. Tekan kat sini, nanti tekan jadi 2. Okey, baik. So kita letak satu. Kemudian kita bagi dia arahan lah. So arahan dia ialah when ni, dia hijau ni. So kemudian dia adalah forever. Dan forever dia ialah go to random. Go to random position. Okay. Random position. Kemudian kita, kalau dia macam ni kan, so kita kena setkan dia, set dia X to 240. Nampak? Bila kita tak letak set X ni, dia akan jadi macam ni lah. So kita letak dia X ni, dia berada di X. Dia berada di X. Saya ulang semula. X tu adalah di kanan dan di kiri, dan Y tu adalah di atas dan di bawah dan di bawah. Okey, baik. Kemudian kita kena letak untuk yang X tu berada di kanan, paling tinggi paling tu 240. So dia berada di sini lah. Okey. So lepas tu kita kena buat tu lagi adalah macam dia saya punya laptop dah mula hang, mula slow. Repeatkan dia setiap ulang. Kira berapa pun 31. Kemudian change X by negatif 15. Negatif 15. Nampak? Okey, baik. Lepas tu kita dia dah ada. Semaknanya kita punya mouse ni, kucing ni dia boleh gerak. Okey. Dia dah ada. Okey. Lepas tu kita nak macam bagi dia kucing ni markah lah. Kalau macam kucing ni bertemu dengan lonceng ni, dia dapat apa, dia berbunyi apa. So kita kena pergi dekat kucing. Kita matikan dulu ni. Pergi dekat kucing. Kembali semula dekat kucing. Kejap So ini adalah set arahan. Cikgu Musa, boleh tak ulang sekali lagi macam mana nak masukkan bangunan? Saya lupa dah. Nanti cikgu tengok dekat YouTube Nanti saya upload rakaman ni dekat YouTube. So nanti cikgu tengok dekat YouTube saya Boleh? Okey saya sambung Kalau macam cikgu tertinggal apa yang saya terangkan ni,
nanti cikgu boleh tengok dekat YouTube sebab saya rakam ni saya rakam ni. So saya akan upload dekat YouTube. So nanti cikgu boleh tengok balik mana yang tertinggal. Okey, ini adalah set untuk kucing. Set arahan untuk si kucing. So kita nak bagi dia arahan seterusnya ialah supaya dia dapat markah. Bila dia bertemu dengan lonceng, dia akan dapat markah. So apa biasa ialah kita kena guna yang ni lah. Ni hijau ni. Kemudian kita letakkan dia markah. So markah kat mana? Markah dekat bahagian data ni. Data kemudian make a variable. Make a variable, so kita letak nama dia ialah score. Score ke markah ke apa ke tak kisah. Okey. Lepas tu kita letak set score kosong. Maknanya bila permainan kan dekat data tadi tu kan ada letak skor kan. Lepas tu bawah dia ada 2 button pilihan. Kita tekan mana satu? Make a variable. Ya? Make a variable. Bukan, dia for all sprite ataupun for this sprite only. Tak mana tu, tak jumpa pun. Dekat data tadi tu. Itu guna 3.0 2.0. Kalau Cikgu buat bagi. Dekat data tadi kan ada cikgu terus suruh tulis skor kan. Itu bawah dia tu dia ada 2 pilihan tau, for all sprite ataupun for this sprite only. Okey, sekarang okey untuk yang ni kucing ni saja. Itu kalau macam ada banyak sprite. Kalau macam so kita for this sprite only lah. Ya. Kalau macam cikgu guna macam cipta bina game yang lebih advance, so mungkin pilihan itu cikgu akan guna pakai. Maknanya untuk yang sprite ni, so untuk skor ni saja. Kalau macam untuk yang ni lain pula. Lain pula Okey. So untuk yang kita ni kita nak yang basic sebab 1 jam je kan. 1 jam so kita nak. So kita buat ni make a variable. Dah ada. Okay, score. Baik. Kemudian jauh ni ni kan. Lepas tu tadi data ni set score kosong. Maknanya permainan tu bermula dengan kosong markah dia. Kemudian kita letak pada forever. So, pada forever ni letak pada ni if. Sekiranya kucing ini menyentuh lonceng bell tu. So apa yang perlu dia buat? Ni letak sensing ni. If touching, sekiranya sprite kucing menyentuh bell. Apa yang dia akan berlaku? Ialah dia kena mula-mula play sound lah. Kita buat play sound. Play sound. So sound apa? Kita boleh pergi dekat bahagian sound. Pergi pada library sound ni. Letak cat. C-A-T. Mana ya? Cat. Meow. Ni. Ni. Okay. Okay, bagi balik sini. So dia akan bersuara meow. Okay. Lepas tu dia akan tambah markah. Tambah markah 1. Tambah markah 1. Ke 2 ke. Okay. Lepas tu kita kena jadikan dia wait. Mana? Tunggu sekejap. Saat. So contoh kita play kan ni. Tu. Okey. Baik. Okey kan. Okey baik. Lepas tu makan.
lonceng je kan, tak mencabarlah. So kita tambah tu lagi. Kalau macam dia bertemu dengan yang lain, tolak markah. Kita letakkan dia apa lah. Ni lah. Bertemu dengan ni. So ni dia akan tolak markah. Okey, baik. So yang ni kan, ni dia kosong kan dia punya ni. Dia punya arahan ni sama macam arahan bell ni. So nak mudah kerja, kita pergi dekat klik pada bell ni. Seretkan pergi dekat ni gobo ni. Ada gobo. Okey, ada. Okey, lepas tu dekat bahagian kucing ni, kita kena duplikatekan dia. Jika dia menyentuh gobo, takkan suara miau kan? So tukar suara. Suara lain. Suara apa? Okay, kita ambil suara yang kejap je. Okey, ni boleh ni. Ni. So klik okey. Okey, bagi kat dia punya skrip dia tu. Bila dia bertemu dengan gobo, so pilih sound ni. Dan tolak 2. So kita cuba. Lihat. Okey. Negatif 2. Ustaz, tolong ulang sekali lagi Ustaz yang gobo tadi tu. Macam mana kita nak duplicate tu? Okey, baik. Ni kan, kita delete. Okey, baik. Sekarang ni, kalau macam dia sentuh kucing ni, sentuh pada lonceng, dia akan bunyi miau dengan skor kan. If touching bell, jika kucing menyentuh lonceng, dia akan bersuara miau dan tukar skor jadi 2 markah. So kita kena tambah satu lagi sprite. Kemudian pergi kat mana tengok bawah. Ni. Okey, nampak macam alien sikit. Alien. Okey, nampak macam besar, boleh kecilkan dia. Okey. Okey, sekarang ni kan, dia punya arahan dia sama macam arahan lonceng bell ni. Maknanya daripada X240, dia akan pergi ke sampai negatif ni apa ni? Negatif 240 juga 240. Dia akan pergi sampai ke negatif 240 juga. So, dia punya arahan sama macam bell ni. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah kita pergi dekat bell ni, dekat skrip ni kan, kita seretkan dia pergi dekat gobo ni. Seret je, lepas tu lepaskan. Okay, nak tahu dah ada ke belum, klik pada gobo ni. Tengok pada skrip je, okay, skrip ni dah ada. Okay. So, apa yang perlu penambahan? Penambahan pada kucing ni. Iaitu, yang ini adalah untuk bell. So, kita tambah lagi untuk gobo ni. Okay. So, untuk gobo ni, jika kucing menyentuh si gobo ni, takkan bunyi miau pula. Bunyi lain lah. Bunyi nampak macam kena tolak markah kan. Ni tolak. Negatif 2. Bila negatif 2, dia akan tolak markah lah. Okay, baik. Sekejap. Okay, maknanya kita tekan play ni. Tolak. Okay, baik cikgu. Dah dekat 1 jam lah ni. So, kita akan buat bagaimana kita nak save dia. So, file save as. Okay. Kita akan savekan dia dalam bentuk sketch 2.0. So, namakan dia ialah flying bell. Okay. Okay, lepas tu klik save. Saya save dia dekat mana? Dekat desktop.
Okay, sekejap. Ini saya punya desktop, pastikan ada benda tu. Macam mana nak tahu benda tu jadi? Ialah ni. Ni dia, flying bell, mesti ada gambar kucing ni. Kalau tak ada gambar kucing ni, macam tak jadi lah. Dan mesti ada type SB2 file pak. Type SB2 file, size dia 304 KB. Okey, kita akan tukar ni kepada SWF. So cara dia ialah kita guna online. Guna sekejap, macam mana soalan? Tengok sikit soalan. Okey, baik. Kita guna online. Kita type dekat atas tu scratch to SWF, dan enter. Dia punya ni dekat atas ni. Jun Beetle ni. Ni. Kita guna online converter. Tak payah download. Kemudian klik pada your flash player. Ni benarkan. Okey, tunggu kejap. Okey, ni dia. Open scratch file. So kita akan ambil file scratch yang kita dah save as tadi. Iaitu flying bell. Ni. Tekan ni. Okey. Lepas tu boleh full screen. Cikgu, sekejap. Ulang balik daripada apa tu converter tadi tu. Converter. Yang apa tu type dekat apa tu scratch to apa tadi? Okey. Okey, cikgu. Kalau saya macam terlepas apa, cikgu boleh tengok dekat YouTube cikgu. Dekat YouTube saya nanti. Pergi saya punya Facebook. Nanti ada saya akan upload apa ni rakaman dalam YouTube. Saya akan letak kat situ lah. So Scratch ni dia punya format dia ialah SB2. So kita kena tukar dia ke SWF. Dan SWF ke EXE. Mungkin ada orang tanya kenapa tak SB2 terus ke EXE, macam saya tak jumpa lagi cara tu. Okay, so kita type dekat Google Scratch to SWF. Bila dah enter, ni dekat bahagian atas ni ada Jun Beetle ni. Klik situ. Lepas tu online converter. So ni yang pertama open scratch file. Open scratch file ni ambil kat mana tadi kita simpan. Saya simpan ni dekat desktop dan ini dia. Ada gambar kucing. Klik open. Ni full screen boleh, ni boleh, start pun boleh. Okey, dekat Jun Beetle tu adalah perkataan open scratch file tu. Apa dia? Dekat Jun Beetle tu tak ada pula open scratch file. Kena ni lah allow-kan dia punya flash player tu. Dia akan minta supaya allow-kan cikgu punya flash player. Kat situ ada. Cikgu baca. Okey. Lepas tu, yang ini penting. Yang ini penting. Sekarang ni kita nak convert dia to SWF kan. So kita akan guna file yang sama tadi. Klik dulu convert to SWF. Kemudian klik pada file yang sama, Flying Bell ni. Cuma dekat bahagian file name ni, kena tambah titik SWF. Dan klik save. Okay. Nak tahu dah ada ke belum? Pergi balik dekat desktop saya. Mesti ada dua. Ni. Flying Bell kosong. Dia akan bentuk type dia ialah Shockwave Flash Object ni. Yang ini lain. Flying Bell lain. Ini file bentuk SB2. Format SB2. So ini dah tak perlu lagi dah. Yang penting sekarang ini. Ni nanti kita akan convert ni kepada EXE. So caranya ialah kita kena download software ni. SWF tool yang saya dah suruh cikgu dan boleh install tadi. So dah boleh delete. So saya dah lama install tu. Saya letak dekat bahagian download. Bila cikgu download software tu, dia akan dalam bentuk zip. So cikgu boleh unzipkan dia
Dan tu lepas unzip, cikgu boleh buka dan berklik. Okay, tunggu sekejap. Kemudian boleh open lah, open. Lepas tu add a file. Dan saya letak dekat desktop dia kan. Ni dia. File Flying Bell. Klik open. Lepas tu convert. Okay, tunggu sekejap. Okay dah, sukses. Jaya. So dekat mana ianya berada? Ianya berada di kejap. Kita tengah loading. Okay. Sukses. Ianya berada di output ni. Output. Ni dia, Flying Bell. Okay, tunggu sekejap. Sampai dia ada keluar logo F ni. Lambat sikit ni. Okay, tak pasti tekan. Cuba tekan Flying Bell ni. Kita tekan Flying Bell ni. Okay, kejap. Not responding. Okay. Tengah loading. Dan klik open. Okay, tunggu sekejap. So dia macam yang game ni dia kena guna komputer yang agak tough sikit lah, laju sikit. So macam komputer yang dia guna tu tak apa-apa tu. So dia dah boleh gerak ni lah. Kalau nampak rasa macam besar je dia punya apa ni sprite tu kan, boleh kecilkan nanti. Pergi balik dekat scratch tu dan kecilkan dia. Dan boleh ke depan dan boleh ke belakang. So ni adalah basic basic. Okay, so ada lagi insyaAllah dengan game yang lebih cabar sikit kot. Dan jumpa lagi esok. Sebarang apa ni jadual untuk esok, sila tengok dekat channel pembelajaran online ni, Telegram ni. So di situ saya akan bagi tahu esok kelas pukul berapa, pagi ke ataupun petang. Okay, itu saja. Boleh kalau nak tengok rakaman ni semula, boleh tengok dekat YouTube, type nama saya nanti akan keluar, ataupun pergi dekat Facebook saya, Huzaruddin. So situ saya akan letak postkan link YouTube. Terima kasih kepada cikgu yang menyoal. Bagus boleh menyoal ni. Maknanya cikgu tu minat lah. Cikgu Huzar, boleh saya tanya sikit? Boleh. Okay, macam ni. Saya buka dekat Choose a Sprite tu, dia banyak pilihan, ada animal, people, fantasy, dance, music dan tu. Lepas tu saya nak pilih gambar-gambar kartun ni, ada letter, last sekali ada letter, saya berkenan. Tapi kita nak tukar, nak masukkan ia ke Microsoft Word. Macam mana kita nak buat? Nak tahu nak ambil tu dekat mana? Dekat Choose a Sprite ni. Jadi kan ada banyak pilihan kan. Kita nak masukkan gambar ni. Lepas tu, jadi gambar-gambar kartun-kartun ni comel-comel cute-cute sangat. Jadi saya nak ambil dia, nak bawa ke Word. Oh, Word. Cuba try. Right click, save picture of stage Cuba try. Oh, tak gitu je. Tak ada. Ingatkan kita boleh lagi, saya try. Saya try dulu, tapi kalau kita save dia dalam bentuk all file, tak boleh. Oh, ya ke? Ataupun kalau nak tu, cikgu kena guna ni lah, snipping tool ni. Snipping tool. Ya. Macam tu. Kan ada snipping tool ni kan? Ya, tahulah. Kan, lepas tu cikgu snip lah. Snip dekat dia, lepas tu baru boleh bawa ke Word. Betul. Okay, terima kasih cikgu. Ataupun ini saya belum pernah buat lagi. Sebenarnya nak cuba boleh je. Kita tengok dia dekat mana, dekat bahagian ni. Dia dekat local disk C biasa. Mana kita tengok dekat program file, ada tak scratch? Kalau ada, boleh je ambil situ. Biasanya dia akan ada dekat situ.
Ni sketch tu ni kan. Double klik. Dia dekat icon. Okey. Tengok jap. Ada tak? Tu jap. Ni yang ni. Yang ni. Cikgu kena klik semua lah. Biasanya ada apa ni? Sebab kalau Cikgu? kita Terima kasih. Kita jumpa lagi biasa esok. yang ni. Okey, makasih banyak Cikgu Huzal. Okey, sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.